Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Saya. Disediakan untuk subjek Pengenalan kepada Bimbingan dan Kaunseling EEA 7512. Pensyarah yang berbahagia Dr. Yusni binti Haji Muhammad Yusof. Kumpulan kami terdiri daripada Sakinah, Husna, Fatin Nasuha, Farhan dan Sabrina. Kemudian, mari kita lihat pula pengenalan kepada bilik kaunseling bagi kedua-dua sekolah ini, iaitu SMK Sungai Ramal dan SMK Panji. Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ramal, Kajang, Selangor. Antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah peningkatan disiplin murid, pembangunan sahsiah dan diri murid, psikososial dan kesejahteraan mental, pendidikan kerjaya, program dan bimbingan dan kaunseling. Butiran bilik kaunseling. Keadaan bilik kaunseling. Keadaan bilik kaunseling SMK Sungai Ramal, Kajang, Selangor. Yang pertama, menggunakan warna cat yang menarik dan cantik. Yang kedua, mempunyai susun atur yang kemas. Yang ketiga, ruang yang kondusif dan tidak terlalu padat. Dan yang keempat, terdapat ruang kaunseling untuk menyiapkan bahan dan menguruskan tugasan. Kajang, Selangor. Mari kita berkenalan dengan kaunselor SMK Sungai Ramal. Nama Puan Nur Atikah binti Muhadi. Tempat lahir Kulai Johor, keturunan Melayu. Pendidikan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling. Perkhidmatan SMK Taman Universiti 2 dari Julai 2013 hingga Julai 2019. Kemudian SMK Sungai Ramal dari Julai 2019 hingga kini. Ciri-ciri yang ada pada kaunselor. Yang pertama, sentiasa senyum. Yang kedua, penerangan terperinci. Yang ketiga, penggunaan suara yang lembut. Yang keempat, penggayaan gerak badan. Yang kelima, mesra dan ramah. Kemahiran kaunselor. Yang pertama, kemahiran berfokus. Yang kedua, kemahiran konfrontasi. Yang ketiga, kemahiran mendengar. Yang keempat, kemahiran membina perhubungan. Yang kelima, kemahiran refleksi. Yang keenam, kemahiran interpretasi. Sekolah Menengah Kebangsaan Panji, Kota Baru, Kelantan. Keadaan bilik kaunseling SMK Panji, Kota Baru, Kelantan. Keadaan bilik kaunseling SMK Panji, Kota Baru, Kelantan. Yang pertama, mempunyai ruang info yang padat dan menarik. Yang kedua, terdapat sofa yang besar dan selesa di ruang menunggu untuk kemudahan dan keselesaan klien. Yang ketiga, bilik kaunseling dalam keadaan bersih dan kemas. Mari kita berkenalan dengan kaunselor SMK Panji, Kota Baru, Kelantan. Nama, Puan Siti Khairah binti Muhammad Razali. Tempat lahir Pasir Mas. Pendidikan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling. Perkhidmatan yang pertama, SMK Lubuk Antu, Sarawak dari Oktober 2009 hingga Mei 2010. Kemudian SMK Saint Luke, Sarawak dari Mei 2010 hingga Julai 2018. Kemudian SMK Tengku Bendahara Gua Musang dari Julai 2018 hingga Januari 2019. Kemudian yang terakhir di SMK Panji dari Januari 2019 hinggalah sekarang. Ciri-ciri kaunselor. Yang pertama, mesra dan banyak bercakap. Yang kedua, disenangi oleh murid dan mempunyai perwatakan yang menarik. Yang ketiga, memberikan info dan maklumat yang tepat. Perkhidmatan yang ditawarkan. Teori yang digunakan ialah teori RAP dan teori realiti. Mari kita lihat ciri perbezaan antara dua kaunselor. Yang pertama, Puan Nur Atikah binti Muhadi. Seorang yang lembut dan penyayang. Yang kedua, memberikan penerangan secara terperinci sambil menggayakan badan. Yang ketiga, seorang yang mempunyai suara yang lembut, mesra dan peramah. Manakala
Puan Siti Khairah binti Ahmad Razali, seorang yang tegas dan prihatin. Memberikan penerangan secara ringkas, tepat dan padat. Mempunyai perwatakan yang menarik dan disenangi murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakilah Sakinah binti Zubin dan berbaca di 21126. Saya merupakan seorang guru kreatif daripada SMK Sungai Amal di Kerajaan Selangor. Baik, dalam video ini saya akan berkongsi kisah saya mengenai temubuan yang dijalankan kepada 2 orang kaunselor yang berada di sekolah. Baik, hasil dapatan daripada temubuan tersebut, saya lihat ciri-ciri yang ditunjukkan oleh kaunselor tersebut yang mana juga perlu ada pada diri seorang guru. Yang mana ciri tersebut ialah berilmu pengetahuan yang luas. Ilmu tersebut merangkumi ilmu yang berteraskan khusus pendidikan, psikologi, komunikasi dan juga pengurusan bilik darjah serta pengetahuan semasa. Ilmu pendidikan dan juga ilmu pengurusan bilik darjah sebenarnya amat pentinglah bagi memastikan murid dapat diurus dengan sempurna semasa proses pengajaran dan juga pembelajaran di sekolah. Baik, pengetahuan yang luas juga tentang isu semasa bakal menjadikan minda seorang guru ni akan sentiasa mengikut peredaran zaman dan juga bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang mendatang. Sementara itu, ciri yang kedua harus wujud dalam diri seorang guru di sekolah ialah kepakaran dalam motivasi. Baik, kepakaran dalam motivasi yang dimaksudkan adalah apabila seorang guru ni dia bermotivasi dan juga berupaya mengubah kehidupan murid daripada aspek rohani dan juga jasmani. Guru yang bermotivasi juga harus bijak dalam berkomunikasi dengan semua murid di peringkat umur. Komen dan juga kritikan yang diberikan kepada murid ini seharusnya komen yang membina, bukannya merendah-rendahkan martabat murid tersebut. Guru juga harus merendah diri tapi bersifat tegas, tidak sombong dan memberikan layanan yang baik kepada semua pihak ataupun murid tanpa memilih. Di samping itu, guru juga harus sentiasa bermanis muka, bijak mengatur kata serta mempunyai jati diri dan juga integriti yang tinggi. Akhir sekali, ciri yang mana saya kira juga perlu ada dalam diri seorang guru ialah berpenampilan dan juga berperwatakan diri yang baik. Keterampilan perlu bersesuaian dengan subjek yang diajar. Sebagai contoh, guru pendidikan Islam perlulah mempunyai akhlak yang baik dan juga sopan dalam bertutur kata. Daripada keterampilan yang ditunjukkan, dapat membakar semangat para pelajar itu berusaha untuk menjadi seperti guru tersebut. Dengan kata lain, menjadikan guru tersebut sebagai idola lah. Sikap berfikiran terbuka untuk mendengar masalah pelajar dan juga berusaha menyelesaikan masalah perlu ada untuk menjadi seorang guru yang cemerlang. Oleh itu, guru ini mempunyai daya tarikan serta dipercaya oleh pelajar tersebut untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Ini dapat dikukuhkan lagi apabila guru tersebut dapat menyelami perasaan pelajar dan cara guru berkomunikasi dengan pelajar itu dikira adalah sangat baik. Baik, sekian itu sahaja refleksi saya untuk kali ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan bin Abdul Karim. Nombor metrik 221159. Berdasarkan temubuan bersama kaunselor, saya dapati ada 3 ciri yang perlu ada pada setiap kaunselor. Yang pertama, seorang kaunselor perlu mempunyai sikap mesra. Sikap mesra akan memudahkan urusan bersama klien. Yang kedua, seorang kaunselor perlu mempunyai sikap amanah, di mana sikap amanah di dalam menjaga segala kerahsiaan dan juga masalah-masalah yang dikongsi dan diluah oleh klien. Yang terakhir, yang ketiga, seorang kaunselor perlu mempunyai kebolehan mendengar yang baik, di mana kebolehan mendengar yang baik akan memudahkan klien untuk berkongsi segala permasalahan. Berdasarkan 3 ciri ini, saya akan mengaplikasikan dalam kerjaya saya sebagai guru dan juga dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Suha binti Zaman Abdul Nasir yang bernombor metrik 22111355. Saya merupakan guru praktikal di SMK Panji Kota Baru Kelantan. Seorang kaunselor itu perlu mesra ataupun membina hubungan bersama dengan pelajar ataupun kliennya. Hal ini kerana apabila telah terbilinnya satu hubungan yang mesra antara seorang guru dan juga seorang pelajar iaitu kliennya, akan memudahkan lagi proses bimbingan kaunseling apa yang diperkatakan oleh Foster dan Guy iaitu selesa dengan perbualan, dan mana apabila telah terciptanya hubungan yang rapat antara guru iaitu kaunselor dan juga pelajar iaitu klien, maka mereka akan lebih mudah berkomunikasi antara satu sama lain kerana tiada lagi jurang yang terbina antara mereka. Yang terakhir adalah seorang kaunselor itu haruslah tabligh dan juga fatanah. Seorang kaunselor itu perlulah menggunakan pendekatan ataupun uslub yang terbaik bagi mendekati klien ataupun pelajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuruslah binti Uthman, nombor metrik 221124. Okey, apa yang saya dapat pelajari daripada ciri-ciri kaunselor yang berkesan ialah yang pertama, mesra. Mesra ini adalah kaunselor mestilah sentiasa bersifat mesra kerana dengan sifat mesra yang ditunjukkan oleh kaunselor itu akan memudahkan klien
untuk meluahkan apa masalah yang dihadapi oleh klien tu sendiri ataupun pelajar tu sendiri. Okey, yang kedua adalah kaunselor menerima tanpa syarat. Yang mana setiap kaunselor itu mestilah percaya bahawa setiap klien ataupun murid yang datang itu berbeza dan unik, dan setiap orang dilahirkan dalam keadaan berbeza, mempunyai pers. Dan kaunselor itu mestilah menerima klien ataupun murid yang datang untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling kerana setiap individu itu berharga. Jadinya kaunselor mestilah menerima tanpa apa-apa syarat. Dan yang terakhir adalah amanah. Yang ini sangat penting kerana kaunselor itu mesti mempunyai sifat amanah yang tinggi dalam menjaga kerahsiaan murid ataupun klien tu. Dan kaunselor tu tidak mudah atau tidak sewenang-wenangnya menceritakan kerahsiaan klien atau murid tu kepada individu yang lain. Dan isu kerahsiaan ni merupakan salah satu etika sebagai seorang kaunselor. Itu sahaja yang saya dapat pelajari daripada ciri kaunselor yang berpesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabrina binti Ismail, bernombor matrik 2211241. Saya merupakan bakal guru dan pastinya akan menghadapi pelbagai cabaran dalam pengurusan murid. Jadi, berdasarkan 2 kaunselor yang telah ditemu bual, saya telah dapati bahawa seorang kaunselor itu mestilah bersikap mesra, kerana sikap mesra seorang kaunselor itu akan memudahkan klien untuk meluahkan masalah yang dihadapi. Daripada itu, saya telah mempelajari bahawa seorang guru juga perlu bersikap mesra dengan murid. Jika murid sudah berasa selesa dengan guru, maka mereka juga akan lebih selesa untuk meluahkan masalah yang mereka hadapi. Dengan itu, dapatlah guru menolong murid sama ada dengan memberi kata-kata nasihat atau mengambil tindakan yang segera. Kebolehan untuk mendengar atau menunjukkan minat untuk mendengar adalah perkara yang acap kali dilakukan oleh kaunselor supaya klien lebih selesa untuk meluahkan perasaan mereka. Begitu juga seorang guru, jika kebolehan seperti ini dapat diasah dalam diri seorang guru, kesannya akan memudahkan murid untuk meletakkan kepercayaan mereka ke atas guru-guru tersebut oleh kerana guru-guru tersebut sering mendengar luahan perasaan mereka. Seterusnya, seorang kaunselor perlulah mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi. Sebagaimana pentingnya kemahiran komunikasi bagi kaunselor, begitu juga pentingnya bagi setiap individu, termasuklah seorang guru. Ini adalah kerana kemahiran komunikasi digunakan pada setiap hari. Berdasarkan ketiga-tiga ciri kaunselor yang telah disebutkan sebentar tadi, saya sebagai seorang bakal guru akan mengaplikasikan ciri-ciri tersebut dalam profesi saya.